Ampun tuanku, sidang hadirin dimuliakan. Baiklah, dengan ini tibalah masanya untuk bersama-sama kita menyaksikan pertandingan pidato bagi bahagian pertama, iaitu pidato umum bagi kategori sekolah menengah, dan para pembidato kita telah pun bersiap sedia untuk menyampaikan pidato masing-masing. Dipersilakan mewakili Negeri Selangor, Muhammad Hamizi bin Syahrudin akan menyampaikan pidatonya yang bertajuk Co-Curriculum Pelengkap Kecemerlangan Modal Insan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Co-curriculum berkait rapat dengan kurikulum, sekaligus menjadi teras dan wadah paling berkesan untuk merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Terima kasih saudara peneraju acara, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Menteri-Menteri, seterusnya sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hayatilah citra bicara perdana. Co-curriculum pelengkap kecemerlangan modal insan. Hadirin, aku datang, aku lihat, aku takluk. Bersandarkan slogan inilah pada 3,000 tahun yang silam, sejarah menyaksikan tamadun Yunani muncul sebagai sebuah tamadun awal yang unggul, penuh kehebatan dan tiada tandingan. Athens merupakan salah sebuah negara kota Yunani yang sangat mementingkan aspek pendidikan yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang seimbang dari aspek rohani dan jasmani. Maka bidang kurikulum seperti bersukan, muzik dan seni berpidato merupakan pelengkap kepada kecemerlangan modal insan. Untuk pengetahuan anda, co-curriculum boleh ditarifkan sebagai satu saluran pembelajaran yang berasaskan gerak kerja yang tersusun dan terancang, serta sebahagian aktivitinya diadakan di luar bilik darjah. Oleh itu, marilah bersama-sama saya menghayati 3/7 bicara. Pertama, senario semasa aktiviti co-curriculum dalam pendidikan di Malaysia. Kedua, langkah-langkah memperkasakan co-curriculum. Dan ketiga, impak positif co-curriculum dalam kecemerlangan modal insan. Hadirin sekalian, bicara pertama, senario semasa. Kepentingan co-curriculum sebagai pelengkap kecemerlangan modal insan memang sesuatu yang dominan. Namun, apabila diteliti, masih wujud kekangan-kekangan yang merencatkan fungsi co-curriculum. Mari kita lihat senario di sekolah. Aktiviti co-curriculum semakin dipinggirkan. Dek kegairahan pihak sekolah mengejar bilangan A dan PNJK yang terbaik. Hal ini satu kerugian. Kerana kebergantungan kepada kurikulum semata-mata tidak akan melahirkan modal insan seperti dituntut oleh falsafah pendidikan kebangsaan. Cuba kita renungkan. Adakah kita ingin melahirkan jurutera yang bijak, tetapi rohaninya berkeladak? Adakah kita ingin melahirkan doktor yang serba tahu, tapi emosinya celaru? Adakah kita ingin melahirkan arkitek yang mahir, tetapi sayang, hidupnya kucar kacir? Sikap ibu bapa yang terlalu mementingkan kejayaan anak-anak dalam peperiksaan telah menyebabkan modal insan yang menyeluruh tidak dapat dipenuhi. Mereka menganggap kejayaan anak-anak dalam SPM dan STPM sudah memadai untuk membolehkan anak-anak mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Pemikiran seperti inilah yang menyebabkan modal insan yang rendah sasiahnya dihasilkan. Hadirin sekalian, bicara kedua, langkah-langkah memperkasakan co-curriculum. Kerajaan melalui Kementerian Pelajaran Malaysia telah merancang pelbagai strategi. Antaranya pengukuhan struktur organisasi, peruntukan kewangan dan penyediaan prasarana yang mencukupi. Kementerian Pelajaran Malaysia telah memperuntukkan sehingga 14.1 juta ringgit untuk melaksanakan pelbagai aktiviti co-curriculum. 420 ribu ringgit untuk melatih guru melalui program latihan dalam perkhidmatan.
RM300,000 pula untuk meningkatkan kecekapan jurulatih pusat kokurikulum negeri. Selain itu, konsep sekolah kluster turut diperkenalkan untuk menjadikan sistem pendidikan di Malaysia bertaraf dunia. Kabinet juga mengambil kembali pendekatan berasaskan sistem prinsip meritokrasi sebagai syarat kemasukan, prasyarat utama kemasukan pelajar ke Institut Pengajian Tinggi Awam. Hadirin, pengayuh sudah di tangan, perahu sudah di air. Tepuk dada, tanyalah minda. Bicara ketiga, impak positif kokurikulum dalam kecemerlangan modal insan. Sejarah membuktikan pemimpin tersohor negara lahir dalam kalangan mereka yang aktif berpersatuan semasa zaman remajanya. Dr. Burhanuddin Helmi, Aminuddin Baki, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Perdana Menteri tercinta Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi mempunyai pengalaman kepimpinan sejak di bangku sekolah. Bakat yang digilap ditambah semangat juang yang kental telah meletakkan mereka pada satu tahap yang cemerlang. Maka, para pelajar digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kokurikulum agar dapat menjadi seperti mereka. Dalam badan beruniform pula, pelajar dilatih dengan pelbagai kemahiran yang menekankan aspek pembentukan disiplin diri pelajar. Contohnya, 2 orang pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 17 Subang Jaya telah menyertai Jambori Puteri Dunia di New Zealand. Tuntasnya, hadirin sekalian, kita perlulah bersama-sama menyahut hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia untuk mengkaji kembali sistem pendidikan negara kita agar tidak berorientasikan sistem peperiksaan semata-mata. Ayuh rakyat Malaysia, berilah bersama-sama kita memperkasakan sistem pendidikan di Malaysia. Kerana negara yang terbilang lahirnya dari pemuda dan pemudi yang cemerlang. Hadirin, hidup ini satu pilihan. Dan setiap pilihan yang kita lakukan akan ada kesannya di masa hadapan. Jangan sampai kita menyesal di hari kemudian hanya kerana salah membuat pilihan pada hari ini. Takut-takut ada yang jatuh di tipe tangga. Jangan sampai ayam ditambat disambar helang, padi di tanah tumbuh lalang. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Muhammad Effendi Hasni, mewakili Negeri Perak. Pembidato kita yang kedua ini akan menyampaikan tajuk pidatonya, iaitu Kokurikulum Pelengkap Kecemerlangan Modal Insan. Bismillahirrahmanirrahim. Menjunjung kasih Seri Bangkuduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Yang Berhormat Menteri, Yang arif lagi bijaksana, Baisa Hakim dan dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Semoga semuanya sihat-sihat belaka. Kokurikulum Pelengkap Kecemerlangan Moral Insan. Begitulah tajuk pidato saya hari ini. Sebelum itu, apa kata definisi kita ungkap agar yang buntu biar tahu, yang mengerti kian pasti. Menurut laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979, kokurikulum merupakan aktiviti-aktiviti di luar bilik darjah seperti kegiatan kelab dan persatuan, keakademik, kesusasteraan dan sukan permainan yang diwajibkan kepada semua pelajar sekolah rendah dan menengah yang bertujuan untuk melengkapkan sifat-sifat kecemerlangan seperti kepimpinan, jati diri, daya saing dan berakhlak mulia. Manakala kecemerlangan modal insan berdasarkan teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ialah generasi Malaysia yang berintelektual, berkemahiran tinggi dan mengamalkan nilai-nilai murni yang sepadan dan mencukupi dengan kepulauan negara menjelang tahun 2020. Hadirin yang dimuliakan, pertama, kepimpinan. Stephen R. Covey dalam bukunya Seven Habits dan First Come First menitik beratkan faktor-faktor manusiawi dalam pentadbiran sesebuah organisasi. Dalam dunia hari ini, kepimpinan yang berkualiti tinggi merupakan prasyarat kepada kemajuan sesebuah negara. Kerana maju, mundur, jatuh bangunnya sesebuah negara ditentukannya. Ayo kita imbau sejarah lampau. Bagaimana Muhammad Al-Fatih, waris Raja Murad II, baru berusia 18 tahun namun sudah mampu mentadbir sebuah negara.
Di barat tidak kurang hebat apabila Napoleon Bonaparte mengetuai revolusi Perancis menyebabkan beliau dikenang tidak habis-habis. Maka atas iltizam dan aspirasi yang sama, kita juga mahu melahirkan generasi muda insan yang berkualiti tinggi dan disegani. Justru, apa yang kita lakukan untuk mencapai aspirasi sedemikian? Kita sediakan ruang dan peluang agar bakat kepimpinan ini dicungkil seawal mungkin. Mbak kata pepatah, melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Lantas, di bawah Kementerian Pelajaran, diwujudkan 23 jenis unit beruniform, 51 jenis persatuan dan 23 jenis sukan permainan sebagai platform asas latihan hidup berorganisasi. Tugas sebagai ahli jawatan kekuasaan tertinggi diterapkan sebaik-baiknya kerana menyedari hakikat pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Saudara-saudari sekalian, kedua, berakhlak mulia. Dr. Yusuf Al-Qardawi pernah mengingatkan kita bahawa peperangan hari ini bukan lagi melalui jalan perang, namun hadir menerusi ideologi songsang dan budaya pincang. Dalam dunia hari ini, bukan khidmat personal ringkas atau SMS saja yang cepat, namun godaan budaya kuning juga hebat, menyebabkan banyak remaja kita yang sudah jauh tersesat. Belum sempat kita mengatasi masalah pernikahan dadah, kita berhadapan pula dengan gejala pergaulan bebas yang semakin parah. Dan terkini, gejala mak rempit membuatkan kita naik darah. Siapakah yang bersalah? Sabar, sabar. Banyakkan beristighfar. Lantas, para pelajar hari ini diterapkan dengan budaya murni apabila dilibatkan dalam aktiviti unit beruniform seperti pengakap yang cukup sinonim dengan nilai manusia sejagat. Puteri Islam pula setia dengan visi melahirkan muslimah yang sejati menjadi idaman lelaki ini. Mungkin gadis itu ada di sini. Lihat, tersenyum tersipu-sipu malu gadis berbaju kurung berwarna biru. Lantas hadirin sekalian, semua perkara ini dilaksanakan kerana kita menyadari hakikat bahawa pelajar intelek yang seimbang jasmani, emosi dan rohani mampu kita hasilkan. Ini bukan satu ilusi, ini satu harapan yang mampu kita realisasi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketiga, semangat patriotisme. Cinta akan tanah air merupakan cinta agung yang tiada galang gantinya. Di Malaysia, tatkala kita dahagakan kebebasan dan kemerdekaan, kekurangan sumber kewangan jadi halangan, menyebabkan bapa kemerdekaan kita ketika itu, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, merayu kepada seluruh warga tanah Melayu ketika itu untuk sama-sama menyumbang bagi membolehkan mereka ke tanah London bagi mendapatkan kemerdekaan buat bumi pertiwi ini. Cinta akan tanah air bukan cinta biasa seperti cinta Shah Jahan kepada Mumtaznya. Namun cinta akan tanah air menuntut pengorbanannya tidak bertepi yang lahir dari hati yang suci. Lantaran itu hadirin sekalian, modal insan yang kita mahu hasilkan adalah mereka yang tahu akan nilai dan harga kemerdekaan supaya tidak menjadi seperti si tanggang yang cepat angkuh berlagak sombong melupakan akal bangsanya sehingga menebang pohon tempat bergantung mencantas tahan tempat berpaut. Lantaran itu hadirin sekalian, melalui kelab rukun negara, para pelajar diajar untuk menghayati dan mengaplikasi 5 prinsip rukun negara agar negara ini terus didaulatkan. Malah semangat hormat menghormati serta toleransi antara 214 etnik di Malaysia terus disemai melalui kegiatan co-curriculum. Semoga selepas ini kita tidak lagi diulit dengan perasaan stigma dan prejudis. Tiada lagi gunting dalam lipatan, tiada lagi api dalam sekam. Kulasahnya, aktiviti co-curriculum bukan sekadar aktiviti 2 bilik darjah. Namun apa yang lebih penting adalah menjadikan minda anak bangsa lebih terarah ke arah membina bangsa yang bermaruah. Lantas, marilah teman dan taulan, sama-sama kita mengorak langkah sudut pandang kita perlu diubah agar yang dikejar kita dapat, yang kekal terus terselamat. Jika sudah terlambat, saya gusar. Nasib malang menimpa bangsa gemilang. Ibarat padi ditanam tumbuhnya lalang, ayam ditambat, disambar helang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepukan untuk Arif Azli Azman, wakil wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Beliau akan menyampaikan tajuk pidatonya, Masyarakat Berintegriti Membentuk Bangsa Bermaruah.
Bismillahirrahmanirrahim. Cuba kita ta'akul dan teliti sejenak. Dengan pengasimilasian integriti dan jati diri, Maharya Meiji membina marah bangsanya. Kerana integriti dan toleransi, Karamchand Mahatma Gandhi berjaya memerdekakan India. Integriti telah mengajar sekalian anak watan tanah Melayu menuai kudrat bebaskan Nusa. Maka benarlah kata Yusuf Al-Qaradawi, kerana integriti banyak bangsa menjadi dewasa. Salam apresiasi saudara pengerusi, menjunjung kasih Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Tuanku Permaisuri yang sudi mencemaduli melihat anak-anda beraksi. Kedua-dua ayahna menteri yang anda kasihi, barisan panel kehakiman penuh berintegriti, dif-dif kehormat yang dihormati, seterusnya hadirin yang diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria Ikatan Murni. Masyarakat berintegriti membentuk bangsa bermaruah. Begitulah bunyinya moduk pidato yang disajikan buat santapan minda warga merdeka. Justru, mari kita menghurai dan merungkai ide tersirat moduk pidato yang dimeterai. Secara generalisasinya, menurut Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, masyarakat berintegriti membentuk bangsa bermaruah, menuntut kita untuk menganalisis atas satu sintesis tentang susur galur sejarah negara yang dibajai dan disemai dengan roh integriti, usaha dalam memartabatkan integriti, dan tidak dilupa tuayan hasil yang berbuah dek pengaplikasian integriti dalam memartabatkan bangsa. Justru, bagi mengupas dan mengulas persoalan, 3 perspektif utama saya unjurkan. Pertama, pengimplementasian integriti dalam mewarnai citra sejarah negara. Kedua, usaha yang dicanai dalam membudayakan integriti. Dan yang terakhir, hasil kejayaan pembentukan marah bangsa yang akhirnya membuka minda pria dan juita dalam memahami masyarakat berintegriti membentuk bangsa bermaruah. Saudara dan saudari, pertama, pengimplementasian integriti dalam mewarnai citra sejarah negara. Mungkin kini sudah begitu lama untuk kita bangkitkan, untuk kita ungkitkan betapa kita masih lagi terkilan dan memuram durja, meratapi keagungan bumi Parameswara, gugur rebah di mamah penjajah durjana. Akibat integriti tidak menjadi suaka. Justru, kita perteguhkan integriti untuk menuntut bela dengan kehebatan Dolsoid menyusun pencak, rentapan rentap menyusul jejak, menyelamatkan marah bangsa yang dulunya dipijak, kembali agung tersemat di pundak. Namun sayangnya, gendang kemenangan masih belum kedengaran. Lantas, kita ubah persepsi dan identiti, bukan senjata jadi intipati, namun kemulusan integriti, juga keluhuran budi perketi. Maka dengan rencah integriti, rempahnya toleransi, kaum muda dan kaum tua bersatu hati, bersama berdiplomasi, menuntut kemerdekaan Ibu Pertiwi. Dan kemuncak cerita, gerakan pemimpin berintegriti pulang ke tanah air atas nama bangsa yang perlu dibela, tersingkap di balik tabir sejarah kemerdekaan negara 5 dasawarsa dahulu. Bukti jelas, masyarakat berintegriti membentuk bangsa bermaruah. Saudara dan saudari, kedua, usaha yang dicanai dalam membudayakan integriti. Dalam mengharungi ledakan dan hambatan globalisasi kini, fakulti dan usaha perlu ditingkatkan kerana hanya dengan usaha yang mapan, Batul Miudias menjumpai Tanjung Harapan. Justru, gagasan modal insan adicita pemimpin disegani yang memperkenalkan personaliti unggul dan gerakan lokal, lambang kerajaan tidak pernah sugul, tidak pernah gagal dalam menitik beratkan kelestarian integriti buat anak warisan. Seraya itu, kempen budi bahasa dan nilai-nilai murni dicanang, peluang integriti nasional dijulang. Semuanya demi matlamat yang tersemat, menyahut seruan cabaran keempat, wawasan 2020 ke arah masyarakat yang mempunyai nilai dan moral yang teguh. Tidak cukup dengan itu, standar perilaku perkhidmatan diperkenalkan, badan pencegah rasuah dinaik tarafkan dari keluarga, sektor awam dan sektor korporat yang terangkum dan menyeluruh kerana kita yakin dan percaya yang melakukan rasuah bukan pesawah atau penuri getah, tetapi mereka yang ada segulung ijazah. Semuanya bermatlamat, tidak akan ada lagi sikit tol dan temu tahir, juga perilaku songsang yang berakhir dengan penaklukan halus di
tanah air. Bukti jelas masyarakat berintegriti membentuk bangsa bermaruah, saudara dan saudari. Ketiga, hasil kejayaan pembentukan maruah bangsa. Hari ini, selepas lebih 5 dasawarsa kita mengecap nikmatnya kemerdekaan, alhamdulillah, segala benih integriti yang dulu kita semai, hari ini segalanya kita tuai. Bermula dengan tanggal Ogos 1957, kita mula melangkah dan berlari jauh demi integriti dan maruah bangsa yang semakin ampuh. Konklusinya, tatkala integriti menjadi budaya, imej dan kredibiliti negara dan bangsa terus diperkaya. Kehebatan negara bangsa menerusi pelbagai gagasan dunia. 6. ASEAN, OIC dan terbaru, kerusi terhormat UNESCO. Semuanya membuktikan tatkala integriti menjadi teras kekuatan, karisma negara dan bangsa dijadikan taruhan. Justru, secara konklusinya, saya telah merungkai dan menghurai 3 perspektif utama yang akhirnya membuktikan tatkala kita jadikan integriti sebagai budaya dan pegangan, maka impaknya bangsa yang dulu tertiarap di mamah kini kembali tegak bermaruah. Sebagai rakyat Malaysia, suka untuk saya ingatkan, pada hari ini impian kita adalah untuk menjelmakan bangsa yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Bukan bangsa yang kecundang, pincang dan terbuang. Ingat, jangan biarkan ayam direban di sambar helang. Jangan biarkan padi di tangan menjadi lalang. Mari bangkit dan sama-sama berjuang ke arah negaraku yang semakin gemilang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah masanya untuk sama-sama kita menyaksikan para peserta berpidato untuk bahagian kedua, iaitu pidato spontan yang mana tajuk pidato akan ditentukan melalui cabutan sebentar nanti. Persilakan pembidato pertama kategori sekolah menengah, Muhammad Hamizi bin Syarudin, mewakili Negeri Selangor. Tajuk beliau bagi pidato spontan ialah Semangat Patriotik Tunjang Kesetiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Yang Berhormat Menteri-Menteri. Seterusnya hadirin sekalian. 500 tahun yang silam, tatkala Melaka di puncak kegemilangan, rakyat jelata, mahabbah pimpinan Cakrawati Sultan Muzaffar Shah. Lantas, dagang dan senteri sering berkunjung. Namun, angkara fitnah besar Sikitol dan Raja Mendaliar telah menyebabkan Melaka hilang wibawa, hilang warisan dan karam binasa di tangan penjajah durhaka. Hadirin sekalian, justru kita nilai kembali betapa sesungguhnya tanpa nilai kesetiaan, tanpa semangat patriotik, tidak mungkin wujud kesetiaan. Justru saya ingin mengajak dewan sekalian untuk menghayati 2 hala tuju bicara. Pertama, langkah-langkah memupuk semangat patriotik dalam mewujudkan kesetiaan. Dan kedua, impak positif kepada negara. Hadirin sekalian, anak-anak ibarat kain putih. Yang mencorakkan mereka adalah ibu bapa. Institusi kekeluargaan merupakan asas dalam pembentukan modal insan. Justru, ibu bapa perlu memainkan peranan dengan mengajar anak-anak tentang peristiwa-peristiwa bersejarah seperti dahulu, dengan perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh terdahulu yang memperjuangkan kemerdekaan dan membawa mereka melawat tempat bersejarah seperti Tugu Negara, Muzium Negara dan Memorial. Tuanku Abdul Rahman, 2 hari lagi cuti sekolah bakal membera. Justru saya menyeru kepada ibu bapa dalam dewan ini agar membawa anak-anak untuk bercuti-cuti Malaysia ke tempat-tempat bersejarah. Dan ingat anak-anak, jangan ingkar arahan ibu bapa jika nak setia kepada negara. Kedua, kerajaan melalui pelbagai dasar sama ada pendidikan, kebudayaan dan sukan telah melancarkan pelbagai strategi dalam memastikan modal insan dalam kalangan masyarakat dapat dipupuk. Contohnya dengan pengenalan lagu-lagu patriotisme seperti Negaraku, Saya Anak Merdeka dan terlalu banyak. Kesemua ini merupakan usaha-usaha dalam memastikan semangat patriotik dapat dipupuk. Biarpun begitu, kita perlu ingat
masih ada dalam kalangan kita yang tidak dapat mengaplikasikan, tidak dapat memahami konsep ini secara menyeluruh. Kesannya, modal instan yang menyeluruh tidak dapat dipenuhi. Justru, saya menyeru kepada Dewan sekalian agar bersama-sama kita untuk memupuk semangat patriotik. Bicara kedua, impak positif kepada negara. Hadirin sekalian, setiap usaha yang bersungguh-sungguh pasti mendatangkan kesan yang baik. Kata-kata Pak Hamka, sejarawan ulung daripada Indonesia. Kita lihat betapa sungguhnya dengan adanya semangat patriotisme ini, masyarakat akan menjadi tuntut setia kepada negara daripada bilang politik. Sejarah membuktikan usaha-usaha pemimpin tersohor dahulu tanpa mengira kaum, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama, akhirnya telah membawa kepada satu konsensus di mana mereka berjaya mencapai kemerdekaan. Landasnya apa, hadirin sekalian? Semangat patriotik yang menjadi tunjang kesetiaan kepada rakyat negara. Renungkan, apalah artinya jika negara kita maju, namun kualiti hidup bermasyarakat menyongsang arus pemodenan? Apalah maknanya seandainya kita digelar sebagai negara kelas pertama, namun nilai-nilai murni tidak letakkan seiring dengan pembangunan negara? Apalah gunanya infrastruktur kelas pertama seandainya mentaliti masyarakat kelas ketiga? Tahun ini kita bakal mencapai usia 51 tahun kemerdekaan. Jangan dijadikan ia alasan untuk kita berasa angkuh dan sombong. Kerana pada saat dan ketika manusia merasakan mereka sudah cukup bagus, sudah cukup selesa, itulah saatnya mereka sedang menuju ke arah kehancuran secara keseluruhan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk pidato spontan yang telah pun dipilih oleh Muhammad Effendi Hasni ialah Budi Bahasa Asas Keharmonian. Bismillahirrahmanirrahim. Skapul Siris Tampuk Pinang. Buat saudara pengatur bicara, barisan hakim yang berkarisma serta warga dewan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Hadirin yang dimuliakan, sungguh cantik, indah dan menarik topik pidato spontan saya pada pagi ini, iaitu Budi Bahasa Asas Keharmonian. Saudara dan saudari sekalian, sebelum itu, saya ingin mengajak seisi Dewan Yang Mulia untuk sama-sama kita merungkai dan menghurai definisi Budi Bahasa Asas Keharmonian. Berdasarkan kempen Budi Bahasa dan Nilai Murni yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Istana Budaya Kuala Lumpur, dengan jelas menyatakan budi bahasa merupakan budi pekerti yang luhur, memiliki etika yang unggul serta memiliki ciri-ciri kepimpinan yang tinggi. Harus diingatkan bahawa budi bahasa bukan terhad sekadar Assalamualaikum, selamat datang ataupun terima kasih. Namun konteks budi bahasa yang jauh lebih luas adalah kita selaku manusia yang baik dan hidup berlandaskan norma-norma kehidupan. Teman dan taulan sekalian, akan saya kupas hujah topik ini berdasarkan yang pertama, iaitu budi bahasa memupuk perpaduan. Kedua, budi bahasa dalam memantapkan keamanan sejagat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertama, budi bahasa memupuk perpaduan. Kita perlu faham, budi bahasa yang telah diasuh dan diajar oleh ibu bapa kita selama hari ini menuntut kita untuk bersopan santun ketika bertutur kata dan berbicara. Orang dahulu pun ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka bertingkah sekalipun, mereka masih lagi berpantun. Sudah banyak cerita di muka bumi ini. Akibat masyarakat tidak berbudi bahasa dan tidak mengamalkan nilai-nilai murni. Kita lihat Puak Hutu Tutsi di Rwanda Burundi. Akibat tiada nilai murni, mereka memiliki sifat hasad dengki-mendengki. Menyebabkan selagi nyawa tidak melayang, mereka akan terus berperang. Namun itu menunjukkan kepada kita, tidak ada budi bahasa, tidak ada hormat antara satu sama lain, menyebabkan berlakunya konflik keamanan di Rwanda Burundi. Di Indonesia pula, waduh bisa sekali. Akibat krisis agama Ambon Kristian, kita melihat akibat mereka tidak menghormati hak antara satu sama lain. Krisis berdarah yang berlaku di Ambon menyebabkan kita perlu muhasabah diri. Di manakah budi bahasa kita yang kita tunjung selama ini? Mereka negara yang serumpun sama dengan kita, namun akibat budi bahasa tidak dibela, menyebabkan krisis di sana berlaku dengan teruk sekali.
Di Malaysia, kita harus bersyukur. Benar, kita ada kebebasan bersuara. Kita boleh menyuarakan pendapat kita. Namun, biarlah kena pada tempatnya. Tidak pula kita untuk mengadakan demonstrasi jalanan dan sebagainya. Namun, kita orang Melayu. Kita bersopan santun menyatakan pendapat kita kerana yakinlah perpaduan akan terhasil melalui budi bahasa. Kedua, budi bahasa memupuk keamanan sejagat. Nilai diplomasi dan cinta mencintai antara negara-negara lain merupakan budi bahasa yang kita tunjang selama ini. Lihatlah, ketika kita berlakukan konfrontasi Malaysia-Indonesia, akibat peristiwa Gestapo menyebabkan kita duduk di meja rundingan, mengadakan nilai diplomasi antara Tun Abdul Razak dan Adam Malik. Kita tidak sesekali mengangkat senjata menantang negara Indonesia. Namun kita kaya dengan budaya. Kerana kita yakin mereka negara serumpun sama, Melayu semuanya. Kerana itulah sampai hari ini kita masih lagi aman sejahtera. Maka tidak heran juga sedang hadirin sekalian, isu kes Pulau Sipadan, sekali lagi kita tidak mengangkat senjata. Kita berbudi bahasa. Isu ini dibawa ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Akhirnya Pulau Sipadan menjadi milik kita tanpa ada pertumpahan darah sekalipun. Jelaslah, budi bahasa memantapkan keamanan sejagat. Warga negara sekalian, ingatlah, nilai budi bahasa meletakkan kita hanya di mercu. Kerana kemajuan negara kita akan dipacu. Ayo rakan-rakan sekalian, ke gunung sama kita daki, ke lurah sama dituruni. Kerana yakinlah nilai-nilai murni melalui budi bahasa teras masyarakat madani. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk spontan yang telah pun dipilih Arif Azli bin Azman, Perpaduan Teras Kejayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam apresiasi saudara pengendali acara, barisan kehakiman penuh berkarisma, div-div terhormat, seterusnya hadirin penuh berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria bumi Tuhan. Perpaduan teras kejayaan. Begitulah bunyinya madu pidato yang bakal disampaikan. Justru, jangan alihkan pandangan. Betulkan diri pada kerusi sandaran bersama saya dengan penuh senyuman dalam menghayati pidato bermaudukan perpaduan teras kejayaan. Secara tuntasnya, menurut Tun Abdul Razak, Bapa Perpaduan Malaysia, maudu pidato pada hari ini menuntut kita untuk berbicara tentang apakah kepentingan perpaduan serta halangan dan cabaran dalam melahirkan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat. Maka, bagi mengupas dan mengulas persoalan, dua gagasan utama saya bawakan. Pertama, kepentingan, dan yang kedua, halangan dan cabaran yang akhirnya membuktikan perpaduan teras kejayaan. Saudara dan saudari, pertama, kepentingan. Kita imbau kembali sejarah. Ketika penjajah takbur menyerang timur, kota Melaka hancur lebur. 446 tahun, tak ubah seperti siksa kubur. Namun, demi setia pada negara, patah lidah alamat kalah, patah keris alamat mati. Maka, dari Zaminda hingga Widana, raja hingga hamba, kita susun barisan panjang, kita angkat pedang, hulur senapang, kita perang. Demikianlah, dengan semangat perpaduan yang erat, juga semangat cinta akan negara, kita berkorban segalanya. Dan jika kita masih lagi tidak lupa, selepas mengecap arti kemerdekaan yang sebenarnya, kita dikejutkan dengan masalah perpaduan yang tercalar. Peristiwa 13 Mei 1969 menjengah ke dalam ingatan, kita siram dengan nyamannya perpaduan. Rukun negara dengan 5 prinsip utama dipacu agar rakyat Malaysia sedar betapa besarnya rahmat dibesarkan dan bersyukur dilahirkan sebagai anak Malaysia. Kita disatukan dengan satu bahasa, dididik sifat terbuka, mengamalkan pelbagai budaya dari program latihan khidmat negara hingga biro tata negara. Semuanya mengajar anak-anak merdeka betapa pentingnya perpaduan perlu dijana agar kejayaan terus kecapi bersama. Saudara dan saudari, kedua, halangan dan cabaran. Tatkala kerajaan berkobar-kobar ingin menerapkan semangat perpaduan dalam kalangan pelajar, kita dikejutkan dengan masalah perpaduan yang menular. Guru ditampar, rakan dikelar, sekolah dibakar. Allahu Akbar. Takkan kita sekadar beristighfar? Sabar, sabar.
Yang lebih menyedihkan, anak-anak remaja pada hari ini lebih suka bersiul-siulan dan berhangguk-hanggukkan daripada beramah mesra berjabat tangan. Justru, kerajaan menubuhkan rancangan integrasi murid untuk perpaduan dan menubuhkan Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional kerana kita yakin dan percaya bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Dan kini kita bersyukur di bawah naungan Duli Tuanku, Melayu, Cina dan India bersatu padu hasil kontrak sosial yang dipersetuju. Maka benarlah pada hari ini tema Hari Kebangsaan yang dicetuskan, perpaduan teras kejayaan. Justru, selaku anak remaja lelaki Melayu terakhir pada hari ini, suka untuk saya ingatkan, tanah pusaka ini warisan kita, milik kita. Jangan biarkan amarah bermaharjalela. Jangan biarkan kedaulatan diperkosa. Kerana kita yakin dan percaya, kiranya obor perpaduan masih menyala, hari esok pasti bercahaya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang diumumkan pemenang bagi kategori sekolah menengah. Tempat ketiga, Muhammad Hamizi bin Syabuddin, Selangor Darul Ihsan. Diumumkan Johan kategori sekolah menengah disandang oleh Arif Azli bin Azman, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Oleh itu dipersilakan Naib Johan Muhammad Afandi bin Hasni dari Perak untuk naik ke pentas bagi menerima hadiah. Dan dipersilakan, inilah dia Johan, pidato kategori sekolah menengah, Arif Azali bin Azman yang mewakili Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Arif Azali bin Azman merupakan Johan pidato peringkat kebangsaan 2 tahun berturut-turut. Kita berikan tepukan yang paling gemuruh.